23 kes kematian dalam tahanan polis telah dilaporkan oleh Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIPS Polis Diraja Malaysia pada tahun 2022. Walaupun unit siasatan jenayah kematian dalam tahanan USJKT telah ditubuhkan, namun prosedur siasatan PDRM dalam siasatan dan pengendalian kematian dalam tahanan masih menjadi tanda soal. Pertama, sila huraikan cara operasi dan prosedur SOP USJKT dengan terperinci mengenai pengendalian kematian dalam tahanan selepas menerima aduan. Mengikut Seksyen 26 Akta Suruhanjaya Bebas Tata Laku Polis IPCC 2022 Akta 839, PDRM wajib merujuk kepada Suruhanjaya apa-apa kejadian yang melibatkan jenayah seksual, cedera parah atau kematian mana-mana orang dalam tahanan atau jagaan polis. Siasatan yang dijalankan meliputi siasatan terhadap tempat kejadian, bedah siasat postmortem mayat OKT, si mati, menghantar spesimen untuk analisa DNA dan toksikologi oleh Jabatan Kimia Malaysia. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Pegawai Negara untuk nasihat perundangan sebelum dirujuk kepada Yang Arif Coroner dengan cadang inquest. USJKT memaklumkan kes kematian dalam tahanan polis pada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa SIAP dalam tempoh 7 hari. PDRM juga berkolaborasi melalui mesyuarat bersama secara berkala. Sekiranya siasatan mendapati terdapat unsur jenayah yang berlaku, USJKT akan terus menjalankan siasatan di bawah Seksyen Kesalahan Undang-Undang yang berkenaan seperti 302 Kanun Keseksaan KK, 323 KK dan sebagainya bergantung kepada jenis kesalahan yang berlaku. Suatu organisasi USJKT diletakkan di bawah cawangan siasatan perundangan dan kajian kes Bahagian Pematuhan Standard Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman. Kekuatan keanggotaan USJKT adalah terdiri daripada 1 Superintendent, 1 Deputy Superintendent dan 1 Pembantu Takbir Pengkeranian Grade N 19 atau 22. Terdapat 2 pasukan siasatan. Setiap pasukan siasatan diketuai oleh seorang Assistant Superintendent dibantu oleh seorang Inspektor dan 3 anggota berjumlah 8 orang. Dari segi jumlah peruntukan tahunan bagi USJKT pada tahun 2022 sebanyak RM128,496 dan tahun 2022 sebanyak RM202,656. Siasatan kematian dalam tahanan polis amat bergantung kepada kecekapan maklum balas daripada laporan bedah siasat yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan laporan DNA yang dikeluarkan oleh Jabatan Kimia. Siasatan terhadap kematian dalam tahanan di bawah Jagat Penjara dan Jabatan Immigration kekal di bawah Jabatan Siasat Jenayah PDRM. Yang kedua, bagaimana USJKT memastikan siasatan yang dijalankan adalah bebas, tidak menerima tekanan atau campur tangan daripada pihak atasan dan mengelakkan konflik kepentingan. USJKT JIPS hanya bertanggungjawab untuk melapor hasil siasatan kepada pengarah JIPS sahaja, seterusnya kepada yang dihormati Ketua Polis Negara. Yang ketiga, adakah siasatan USJKT akan bercanggah dengan siasatan kes jenayah? USJKT JIPS Bukit Aman tidak akan bercanggah dengan siasatan kes jenayah kerana siasatan dijalankan oleh pegawai polis di USJKT yang punya semua kuasa-kuasa polis untuk menjalankan siasatan sebagaimana pegawai-pegawai polis di Jabatan Siasat Jenayah. Sekiranya terdapat unsur jenayah dalam kes kematian dalam tahanan, USJKT akan meneruskan siasatan berkenaan di bawah kesalahan jenayah yang dikenapasti seterusnya menuduh pesalah di mahkamah yang berkenaan. Keempat, apakah halangan yang menggelenggarkan inquest untuk dijalankan dengan segera? Siasatan kematian dalam tahanan PDRM memerlukan laporan daripada pelbagai peringkat seperti laporan Jabatan Kimia, laporan bedah siasat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kelima, apakah tindakan disiplin atau hukuman dikenakan terhadap pegawai berkenaan jikalau kes kematian dalam tahanan didapati berunsur jenayah, salah laku atau kesesuaian? Sekiranya siasatan mendapati wujud salah laku jenayah, kertas siasat jenayah akan dibuka berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah Kanun Keseksaan. Kertas ini akan dirujuk kepada Jabatan Pegawai Negara untuk nasihat perundangan. Orang yang disyaki akan dituduh di mahkamah sekiranya dapati wujud kes prima facie. Manakala kesalahan dari sudut kecuaian akan diambil tindakan di bawah Peraturan Penjawat Awam 1993 PPPA. Keenam, sila nyatakan sama ada KDN atau PDRM memberi sokongan kepada ahli keluarga mangsa kematian. Pegawai penyiasat USJKT biasa beri pemakluman perkembangan siasatan kepada ahli keluarga mangsa bermula daripada siasat awal hinggalah seterusnya. Ketujuh, sila nyatakan usaha pencegahan kematian dalam tahanan oleh PDRM. Cek dulu baru masuk. Setiap tangkapan baru akan dibawa kepada pegawai perubatan di 5 unit kesihatan tahanan
lokap berpusat mewujudkan senarai semak pemeriksaan. Lokap PDRM melibatkan 4 borang senarai semak lokap berpusat PDRM sebagai tindakan semak dan imbang secara berterusan. Penjejilan buku log lokap sudah ada dalam sistem IPRS, tetapi tidak dapat dilaksana secara menyeluruh kerana kekangan logistik di mana lokap tidak dibekalkan dengan prasarana komputer manakala capai internet yang lemah. Kerajaan telah memperuntukkan 10 juta ringgit di bawah peruntukan khas untuk pelaksanaan inisiatif pemeriksaan kesihatan UKT oleh pengamal perkhidmatan swasta. Ke-8. Adakah kerajaan bersedia memberi latihan hak asasi manusia secara mandatory kepada setiap pegawai penguatkuasa dan memastikan mereka mendapat sijil berkenaan sebelum diberikan kuasa penguatkuasaan? Kementerian PDRM dan Suhakam telah melancarkan modul hak asasi manusia untuk polis diraja Malaysia. Modul ini menjadi panduan kepada tenaga pengajar dalam menyampaikan khusus hak asasi manusia kepada semua pegawai dan anggota PDRM di samping menambah baik khusus hak asasi manusia yang sedia ada di institusi pelatihan PDRM.